Apakah harus dilakukan apabila salah satu pemilik rumah telah meninggal dunia? Atau bolehkah ahli waris yang lain memaksa menjual rumah atas sebab faraid? Dan apakah langkah-langkah yang harus diambil? Ikuti saya selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua teman-teman sekalian, Effendi di sini ingin mengupas topik yang Effendi rasa agak sensitif. Namun, Effendi rasa ia perlu diambil tahu terutama sekali kepada masyarakat Islam kita. Okey, seperti apakah langkah-langkah yang harus diambil oleh para waris untuk mengendalikan penjualan rumah ahli keluarga yang telah meninggal dunia. Ya, kadang-kadang kita pun pernah mendengar ahli waris kepada arwahnya mendesak atau memaksa pemilik yang masih hidup itu untuk menjual dan berpindah ke rumah lain agar bahagian arwahnya itu dapat dibagikan mengikut hukum faraid. Effendi berikan satu contoh ya. Uh, eh, Bapa aku dah meninggal dunia minggu lepas ah. Habis aku ada hak dalam harta bapa aku pun. Hmm. Macam gini, aku nak paksa mak aku jual rumah tu lah. Lepas tu, pandai-pandailah mak aku nak ke mana. Pasal aku ada hak atas harta bapa aku apa. Perkara begini memang pernah berlaku Ini bukan cerita drama di TV tau. Ini reality. Okey? Kadang-kala keadaan seperti ini boleh menjadi sulit dan ia juga boleh merumitkan lagi keadaan si pemilik yang masih hidup itu kerana mungkin balunnya tidak pernah bekerja semasa hidup bersama arwahnya atau CPF-nya tidak mencukupi untuk membeli rumah seterusnya dan sebagainya. Jadi masalah pembahagian harta ini tidak boleh dipandang remeh ya. Dan saya rasa kita pun pernah terdengar ahli keluarga berpecah belah dan bergaduh bertahun-tahun sebab harta tau. Okey. Jadi masalah begini selalunya akan timbul kalau ada perselisihan faham di antara para waris dan ia akan memanjangkan lagi proses jikalau ada waris yang tidak dapat dihubungi dan ia sudah menjadi lazim dan kebiasaan seperti dah lama menghilang atau tak dapat dihubungi, merajuk, tak dapat jumpa. ah, Masalah seperti begini yang amat sukar pasal apa? Kita kena letak notis di surat khabar untuk mencari waris yang telah lama menghilang. Okey, itu memang tak mudah jadi untuk peguam bypass all these processes. Okey. Jadi langkah pertama yang paling penting adalah kita kena mengenal pasti status pemilikan rumah arwah itu dulu. Okey? Adakah status rumah arwah itu ada joint tenancy ataupun tenancy in common? Apakah itu kontrak joint tenancy dan tenancy in common? Okay. Kontrak joint tenancy itu bermakna rumah yang dimiliki itu ada lebih dari satu owner, right? Dan apabila satu di antara pemilik rumah tersebut telah meninggal dunia, maka dengan secara langsung hak milik arwah itu akan terhapus atau hilang pada saat kematian. Jadi, konsep ini dinamakan right of survivorship, right? Di mana hak milik owner yang telah meninggal dunia itu akan terhapus. So, the remaining owner itu akan memiliki keseluruhan rumah itu secara 100%. Ini berlainan dengan manner of holding yang dinamakan tenancy in common. Alright? So, di mana konsep right of survivorship itu tidak akan berlaku lagi kerana apabila salah satu pemilik rumah itu meninggal dunia, bahagian di dalam rumah itu akan dibagikan mengikut wasiat. Dan jikalau tidak ada wasiat, maka bahagian tersebut harus dibagikan mengikut hukum faraid. Jadi, jikalau anda sebagai pemilik yang masih hidup serta memiliki rumah di bawah kontrak joint tenancy, anda mempunyai kepentingan sepenuhnya ke atas rumah itu. Okey? So, ini bermakna rumah itu tidak tertakluk kepada faraid dan tiada ahli waris lain yang akan terlibat. Alright. So, dan ini juga ini dan untuk mereka yang menginginkan bahagiannya dibahagikan mengikut faraid, anda boleh memilih kontrak lagi satu iaitu kontrak pecah milik ataupun tenancy in common. Okey. Yang kedua,
anda perlu mendapatkan sijil warisan atau dipanggil inheritance certificate, di mana bahagian para waris akan tertera di sijil itu, dan sijil ini juga diperlukan untuk mentadbirkan harta peninggalan oleh para waris. Yang ketiga pula, jika arwahnya telah meninggalkan surat wasiat, nama individu yang tertulis di atas wasiat itu akan bertanggungjawab untuk mengagihkan harta seperti mana dikehendaki oleh arwahnya. Okey, so dan proses ini perlu mendapatkan geran kebenaran atau dipanggil grant of probate. Alright, di mana mahkamah tinggi akan memberikan kebenaran kepada eksekutor itu untuk menjalankan pentadbiran harta arwahnya, dan wasiat adalah untuk bukan ahli waris tau. Wasiat ini juga tidak boleh melebihi 1/3 dari harta arwahnya. Alright, so jika arwahnya tidak meninggalkan wasiat, para waris dikehendaki melantik wakil atau dinamakan administrator untuk mendapatkan apa yang dipanggil letter of administration, ya, di mana individu ini bertanggungjawab untuk mengagihkan cash proceeds rumah dan harta kepada waris-waris mengikut kadar yang ditetapkan oleh hukum Islam. Alright, so yang keempat, apabila semua surat-surat sudah disiapkan oleh pihak peguam, administrator itu atau eksekutor itu dikehendaki submit kepada HDB untuk proses yang dinamakan transmission. Okay, ini bermakna rumah tersebut akan diletakkan atas nama administrator. Jadi lepas proses transmission itu, barulah administrator itu boleh menandatangani surat menyurat untuk menjual flat tersebut, dan juga dipasarkan di pasaran terbuka, iaitu jual di open market. Alright, so jadi saya harap mereka yang tahu sesiapa yang dalam keadaan sedemikian tak usah panik. Ada 4 langkah yang harus dilakukan, iaitu yang pertama, mengenal pasti status pemilik rumah, sama ada ia joint tenancy ataupun tenancy in common. Okay? Yang kedua, apply untuk inheritance certificate. Okay? Yang ketiga, dapatkan letter of administration atau grant of probate jikalau ada wasiat. Dan yang keempat, transmission dari HDB. Okay? Transmission dari pihak HDB. Jadi, Effendi nasihatkan anda di sana agar berhati-hati apabila membuat keputusan berkaitan dengan pemilikan harta, supaya tidak menyebabkan ketidakadilan dan kesulitan untuk waris yang masih hidup, terutamanya jika keputusan yang dibuat itu akan mengakibatkan mereka kehilangan tempat tinggal. Alright, so jadi Effendi harap dengan informasi yang telah disampaikan tadi dapat memberikan manfaat kepada anda sekalian, dan jika anda ada persoalan atau ingin buat temu janji dengan Effendi, anda boleh DM saya atau hubungi saya di talian 86167948. Jangan malu, jangan segan. Malu bertanya, sesat jalan. Saya Effendi Tiptop. Sekian, terima kasih.